Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haris alias bin Muhammad Amran. Nombor metrik 1191414. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hamzi bin Alias. Nombor metrik 1191355. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danish Haziq bin Kamrul Rahman. Nombor kad metrik 1192687. Hai, saya Muhammad Danish Daniel bin Muhammad Zuki. Nombor kad metrik saya 1191424. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhwan Muzaffar bin Marif. Nombor metrik 1192682. Okey, hari ini kami akan membentangkan satu kajian kes yang bertajuk implikasi relativisme pasca moden dalam kehidupan. First kali saya akan terangkan tentang apa itu maksud tajuk kajian kes kami ini. Okey, yang pertama, relativisme ini menurut Kamus Dewan edisi keempat membawa maksud kebenaran nilai moral dan sebagainya tidak semestinya mutlak. Okey, tetapi mungkin berbeza antara individu atau kebudayaan. Relativisme juga berpendapat bahawa perbezaan manusia, budaya, etika, moral, agama bukanlah perbezaan dalam hakikat, melainkan perbezaan kerana faktor-faktor di luarnya. Pada pandangan Siddhartha ni dia seorang penulis buku falsafah yang berkelulusan PhD di sebuah universiti di Indonesia. Dia memberi pandangan bahawa relativisme ini terbagi kepada dua, iaitu relativisme di wilayah epistemologi dan relativisme di wilayah aksiologi. Walaupun di atas kertas keduanya dapat dibezakan, tapi pada tahap hujah mereka kita boleh anggap lebih kurang sama. Untuk penganut relativisme epistemologi ini, dia menyokong kedudukan relativisme aksiologi. Okey, relativisme dalam epistemologi disebut relativisme kognitif, yang mana dia mengajarkan bahawa tidak ada kebenaran mutlak dan universal dalam pengetahuan manusia. Okey, bagi secara aksiologi pula, tahap nilai juga timbul dari perspektif kemanusiaan. Bukan hanya benar atau salah, tetapi baik atau buruk juga datang melalui penilaian manusia. Pada pandangan penganut relativisme ini, mereka bahagikan kepada dua, iaitu relativisme individu dan relativisme sosial. Untuk perkataan lawan bagi relativisme ini ialah absolutisme, iaitu percaya bahawa mesti ada kebenaran dan kebaikan yang tunggal dan objektif, di mana dia ada dua pilihan sahaja, iaitu betul mutlak atau salah mutlak. Yang mana contohnya macam mencuri barang orang lain adalah salah dan buruk, dan untuk kesalahan mencuri barang tu tidak ada kompromi lah. Sama macam kalau 2 tambah 2 jawapannya 4. Macam tu. Okey, untuk maksud pasca moden pula bermaksud selepas, dan moden pula bermaksud sekarang. Bermakna berkaitan dengan masa sekarang lah. Kedua-dua maksud ini saya rujuk dalam Kamus Dewan edisi keempat. Kami telah bersetuju untuk buat 3 objektif kajian kami. Yang pertama, untuk mengenal pasti konsep relativisme dalam pembelajaran hukum. Okey, yang kedua,
objektif kajian kami untuk mengkaji relativisme budaya dalam hak asasi manusia. Yang ketiga, mengenal pasti kesan atau implikasi relativisme pasca moden dalam kehidupan. Okey. Untuk metodologi kajian kami pula, kajian kami ini menggunakan kajian secara perpustakaan sahaja, kerana berkaitan dengan masa sekarang ni, PKP kami tidak dapat untuk keluar untuk cari maklumat-maklumat tentang kajian kes kami ini di tempat-tempat di luar sana. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan pada bahagian saya, iaitu konsep relativisme dalam pembelajaran hukum. Apa itu relativisme? Relativisme ini bermaksud faham bahawa kebenaran nilai moral dan sebaliknya tidak semestinya mutlak, tetapi mungkin berbeza antara individu atau kebudayaan. Ini dalam Kamus Dewan edisi yang keempat. Kita tengok dalam konteks falsafah, kita mengetahui istilah relativisme ini kerap dibandingkan dengan absolutisme. Dalam buku teks, relativisme ini dibezakan menjadi dua bahagian, iaitu relativisme di wilayah epistemologi dan relativisme di wilayah aksiologi. Walaupun di atas kertas keduanya dapat dibezakan, tetapi dalam tataran argumentasi mereka dalam satu kubu. Penganut relativisme epistemologi akan mendukung posisi relativisme aksiologi, demikian pula sebaliknya. Relativisme ni dalam epistemologi juga disebut relativisme kognitif, yang mengajarkan bahawa tidak ada kebenaran mutlak dan universal dalam pengetahuan manusia. Semua hanya sampai pada tahap relatif yang betul. Seorang eksponen pakar dari zaman Yunani kuno yang bernama Protagoras Abdera telah lama mengajar tentang benda ni lah. Baginya, setiap kebenaran yang diukur dari ukuran subjektif manusia, kerana benar atau tidak benar ditentukan oleh manusia itu sendiri. Tidak ada kebenaran yang datang dari manusia seperti yang ditawarkan oleh ajaran politisme atau tauhid, kerana akhirnya ajaran-ajaran ini mesti diungkap dan diterjemahkan semula melalui kognisi manusia. Relativisme etika bersetuju dengan pandangan relativisme kognisi. Secara aksiologinya, tahap nilai juga timbul dari pandangan manusia. Bukan hanya benar atau salah, tetapi baik atau buruk juga datang melalui penilaian manusia. Dengan ini membantu kita memasuki perbincangan mengenai relativisme dalam undang-undang. Topik relativisme ini mempunyai kaitan ketika orang berbeza antara hukum positif dan negatif. Positif dan positif. Undang-undang prepositif adalah undang-undang yang wujud tanpa harus melalui campur tangan pihak berkuasa. Para sarjana undang-undang menyebutnya moral yang pada dasarnya adalah norma ideal. Oleh kerana norma-norma ini masih dalam keadaan ideal, format sebagai undang-undang belum ditetapkan. Undang-undang tersebut masih dalam bentuk ius costendum. Kes lain dengan undang-undang positif, undang-undang yang telah ditentukan dalam format tertentu melalui campur tangan pihak berkuasa. Menurut pandangan sejarah hukum, pada awalnya zat hukum positif yang ditetapkan oleh penguasa tidak diambil dari ius costendum, melainkan dari kebiasaan yang telah diamalkan dengan jelas oleh masyarakat setempat. Dengan kata lain, sesuatu yang positif sebenarnya adalah sesuatu yang empirikal, kerana pada awalnya tidak ada perbezaan antara hukum positif dan hukum adat. Maka perbezaan tersebut kemudian diarahkan pada perbezaan antara hukum positif dan hukum ideal meta-yuridis. Di dalam buku yang ditulis Profesor Ernest Gellner dari London School of Economics, pada satu masa dia mengajar di situ, bukunya bertajuk Postmodernism, Reason and Religion. Dia mengatakan bahawa sekarang ini terdapat 3 aliran pemikiran yang utama yang masing-masing bersaing untuk mendapatkan penyokong-penyokong mereka. Apakah 3 aliran tersebut? 3 aliran tersebut adalah
Yang pertama, aliran apa yang disebut oleh Gellner sebagai Enlightenment Rationalism, dan ini saya samakan dengan fahaman modernis. Yang kedua, fahaman yang menentang akan kefahaman Enlightenment Rationalism. Fahaman ini dikenali sebagai pasca modernism. Yang ketiga adalah aliran yang berkaitan dengan agama. Perbincangannya berkisar mengenai agama Islam, kerana Gellner merupakan seorang ahli sosiologi yang mengkaji masyarakat dan fahaman Islam. Oleh itu, apabila saya menghuraikan religion, di sini saya lebih menekankan agama Islam atas dasar itu dan atas dasar kefahaman saya tentang agama Islam. Daripada pandangan Profesor Hazim, daripada hujah dia, iaitu pihak pasca modernis ialah ilmu sains yang menganggap bahawa hanya sains merupakan ilmu yang sah dan sahih yang memberikan kita kebenaran yang mutlak tentang pengetahuan tentang alam ini. Jadi, bagi pihak pasca modernis, konsep relativisme adalah satu cara untuk menafikan konsep NN, iaitu ataupun seperti yang didakwa oleh sains, hanya sains yang mampu memberi kita pengetahuan yang sebenarnya mengenai alam kita yang kita duduk sekarang ni, ialah mengenai alam ini. Sebenarnya inilah yang mahu dicabar oleh pihak pasca modernis. Pasca modernis ini juga mempunyai implikasi terhadap kefahaman keagamaan dan sebagai secara tidak langsung. Itu sebesikit daripada hujah-hujahan daripada Profesor Hazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan sedikit sebanyak tentang relativisme budaya dalam hak asasi manusia. Pertentangan antara teori universalism dan teori relativisme budaya dalam memandang hak asasi manusia ini ia sudah dimulai sejak munculnya pemikiran atas hak-hak kodrati manusia. Sebahagian pemikir memandang bahawa manusia memiliki hak yang muncul secara alamiah tanpa adanya peranan ataupun campur tangan dari pihak lain. Pandangan tentang teori relativisme budaya memang kerap digemakan oleh para aktivis hak asasi manusia universal. Bahkan pandangan-pandangan dari pemimpin negara-negara Asia seperti Lee Kuan Yew dan pemimpin negara kita sendiri iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mengadvokasikan ASEAN values, iaitu nilai-nilai Asia dalam memahami hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini dipandang sebagai usaha untuk memajukan kepentingan lain di luar hak asasi manusia. Jika kita lihat pengertian daripada hak asasi manusia ini, hak asasi fundamental untuk memahami hakikat hak asasi manusia. Terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga martabatnya. Hak sendiri mempunyai unsur-unsur seperti berikut. Yang pertama iaitu pemilik hak, yang kedua ruang lingkup penerapan hak, dan yang ketiga pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga-tiga unsur ini menyatu ataupun bersama dalam pengertian dasar tentang hak tersebut. Dengan demikian, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak dalam kaitannya dalam penerapan hak ada dua teori, iaitu yang pertama teori McCloskey dan teori Joy Framework. Menurut teori McCloskey, pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki atau sudah dilakukan. Manakala dalam teori Joy Framework dinyatakan bahawa pemberian hak penuh merupakan kesatuan ataupun keuntungan yang didapati dari pelaksanaan hak yang disertai
pelaksanaan kewajipan. Dengan demikian, keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak apabila disertai dengan pelaksanaan kewajipan. Hal ini bererti antara hak dan kewajipan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Kerana itu, ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajipan. Perkembangan hak asasi manusia. Dalam hal ini, Karl Weiss, iaitu seorang ahli hukum berkewarganegaraan Perancis, membahagi perkembangan hak asasi manusia yang terjadi 3 tahap. Yang pertama iaitu generasi pertama hak asasi manusia ini diwakili oleh kata kebebasan, iaitu hak-hak dari generasi pertama sering disebut sebagai hak klasik, hak yang lama, kerana tuntutan atas hak-hak ini muncul pada abad ke-17 dan ke-18 pada saat terjadi revolusi yang menuntut persamaan hak di Perancis, Amerika Syarikat dan Inggeris. Hak-hak generasi pertama ini menuntut tiadanya campur tangan negara ataupun pihak-pihak luar dalam memenuhi hak-hak tersebut. Campur tangan negara atau pihak luar ke dalam hak-hak generasi pertama ini akan dianggap sebagai suatu pelanggaran. Oleh kerana itu, hak-hak generasi pertama ini sering disebut sebagai hak yang negatif. Manakala generasi yang kedua, hak asasi manusia ini, dia terdiri daripada kata persamaan. Hak-hak dari generasi kedua ini menuntut adanya perlindungan dan pemenuhan dari negara untuk hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak generasi ini menuntut adanya peranan serta aktif dari negara untuk memenuhinya. Oleh kerana itu, hak-hak ini, hak dari generasi kedua ini disebut sebagai hak yang positif. Yang generasi pertama tadi hak yang negatif, yang kedua hak positif. Kadang-kadang generasi ketiga hak asasi manusia ini disebut sebagai persaudaraan. Hak generasi ketiga muncul atas tuntutan dari negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang. Generasi ketiga hak asasi manusia ini antara lainnya menggambarkan hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya sendiri. Hak ini menyamai dengan hak-hak dari generasi kedua, namun dibawa kepada tingkat yang lebih tinggi, iaitu tingkat antarabangsa. Melihat perkembangan hak asasi manusia, dapat disimpulkan bahawa munculnya tuntutan atas hak asasi manusia, terutama generasi pertama, dari awal adanya tuntutan untuk membebaskan diri dari tekanan kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Sebagai contoh, tekanan dari kaum bangsawan sebagaimana yang muncul pada revolusi yang terjadi di Perancis, Amerika Syarikat dan Inggeris pada abad ke-17 dan ke-18. Solusi dari teori relativisme budaya. Gagasan tentang relativisme budaya mentakrifkan bahawa kebudayaan merupakan satu-satunya kaedah moral. Relatif bererti tidak mutlak, manakala relativisme bererti pandangan bahawa pengetahuan itu dibatasi baik oleh akal budi yang serba terbatas maupun oleh cara mengetahui yang serba terbatas. Teori relativisme budaya memandang hak asasi manusia berbeza-beza, terbatas pada wilayah, tempat tinggal dan kebudayaan. Apa yang menjadi hak bagi satu kelompok masyarakat belum tentu menjadi hak bagi kelompok masyarakat lain. Joshua Place, seorang profesor falsafah, menyebutkan ciri-ciri dari teori relativisme budaya antara lain, yang pertama, setiap budaya yang berbeza memiliki kod moral yang berbeza. Yang kedua, tiada objektif yang dapat digunakan untuk menilai kod sosial yang satu lebih baik dari yang lain. Yang ketiga, kod moral dari masyarakat kita tidak memiliki status yang lebih baik, tapi hanyalah sebagai salah satu kod yang ada. Dan terakhir, tidak ada kebenaran universal dari etika, iaitu tiada kebenaran moral yang berlaku bagi semua orang pada setiap waktu. Hak asasi manusia tidaklah tepat jika dipandang sebagai hak yang universal dan berlaku untuk setiap manusia. Pemikiran dan pemahaman akan apa yang menjadi hak bagi seorang manusia sangat bergantung kepada pengalaman hidup, apa yang terjadinya. Pengalaman melahirkan pengetahuan, pengetahuan melahirkan pandangan, dan pandangan melahirkan pendapat,
Dengan adanya pandangan yang berbeza-beza ini saja sudah dapat menunjukkan bahawa hak asasi manusia tidak bersifat universal. Hak adalah hal yang relatif, sangat bergantung pada pendapat dan pandangan dari masing-masing. Pengalaman hidup yang berbeza-beza inilah yang mendorong pemenuhan hak secara relatif. Hak masing-masing orang berbeza. Keadilan atas hak ditegakkan secara distributif, bukan secara komutatif. Dan negara pun memiliki hak untuk mencabut hak asasi manusia jika untuk mencapai the greatest happiness of the greatest number. Hal-hal yang dapat disebut sebagai the greatest happiness of the greatest number dan dari masing-masing kelompok masyarakat pun berbeza-beza. Inilah yang disebut sebagai relativism budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya akan menerangkan tentang objektif 3, iaitu mengenal pasti kesan atau implikasi relativisme pasca moden dalam kehidupan. Pertama sekali, pasca modernisme merupakan fenomena baru, kesan dari tidak kepuasan hati terhadap gagasan modernisme yang dilihat gagal dan menindas manusia. Pasca modernisme pada mulanya berdiri untuk menentang secara total pemikiran reasoning yang berakar umbi pada zaman Enlightenment di Eropah dan kemegahan tamadun, budaya dan masyarakat Eropah yang mengecilkan dan menjatuhkan taraf dan cara pemikiran budaya lain. Okey. Menurut Ziauddin Sardar pada tahun 1995, prinsip asas pasca modernisme ialah semua yang dipercayai benar semasa zaman moden dianggap langsung tidak benar dan tidak boleh dipakai era postmodern, iaitu all that is valid in modernity is totally invalid and absolute in postmodern times. Seterusnya, kita dapati pada era pasca modernisme, struktur kehidupan sosial masyarakat juga telah berubah. Budaya hidup moden menjadikan masyarakat bersikap individualistik serta tidak mengambil peduli terhadap gejala sosial yang berlaku di sekeliling. Jiran tetangga sudah tidak mengenal antara satu sama lain. Masalah-masalah yang dicetuskan era pasca modernisme tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka masa yang cepat. Namun, perlu ada permulaan dalam usaha-usaha menanganinya. Metodologi pendidikan agama di negara ini harus diambil kira dan disesuaikan dengan pasca modernisme. Sebagai kesimpulannya, relativism adalah kajian tentang kepelbagaian kebudayaan. Ia mengkaji kepelbagaian, kepercayaan dan amalan moral berbeza antara sesuatu budaya. Sebagai contoh, setengah masyarakat mengutuk homoseksual, sedangkan masyarakat lain menerima homoseksual. Dalam setengah budaya pelajar yang membetulkan guru akan dianggap tidak sopan. Tingkah laku di tempat lain itu mungkin digalakkan. Persoalan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita adalah, adakah kebenaran, betul dan salah, baik dan jahat adalah bersifat mutlak atau relatif? Secara rambangnya, tinjauan dunia dan corak tingkah laku semuanya dibentuk oleh pemahaman kita tentang dua perkara, iaitu baik dan jahat. Apa yang baik iaitu apa yang boleh diterima, atau apa yang jahat iaitu apa yang tidak boleh diterima. Jadi, cadangan saya, seluruh anggota masyarakat mestilah memainkan peranan masing-masing dalam meningkatkan kesedaran tentang relativism dengan berpegang teguh nilai agama. Dalam aspek perundangan, negara kita masih berpegang dengan kukuh kepada nilai agama dan budaya dalam hal berkaitan hak asasi. Oleh itu, secara akademik, dalam teori hak asasi, kita menerima pelbagai teori relativism, iaitu teori yang menerima elemen tempatan termasuk agama dan nilai budaya serta moral. Kita juga mestilah menyokong perundangan negara sepenuhnya. Secara teorinya, kita sentiasa boleh berhujah bahawa kita menerima hak asasi dalam konteks relativism yang mempunyai dua pendirian utama. Pertama,
relativism yang ketat, iaitu tidak ada hak asasi manusia sejagat atau universal, dan semua kepercayaan atau agama dan nilai adalah budaya relatif berkaitan dengan kesesuaian tempatan. Maka hak asasi hendaklah setiap masa bersandarkan kepada kepercayaan dan nilai tempatan.